A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin kita tidak suka terhadap sesuatu perkara yang berlaku, tetapi sebenarnya baik bagi kita. Dan mungkin kadang-kadang kita suka pada sesuatu perkara, tapi sebenarnya dia tidak baik bagi kita. Dan Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui segala-galanya. Sadaqallahul azim. Di kesempatan yang ringkas ini, sebagaimana yang kita tahu, situasi kehidupan kita pada saat ini, termasuk di negara kita, isu COVID-19. Sebenarnya tidak ada di kalangan kita yang suka perkara ini. Dan kesan daripada penularan wabak COVID-19 ini menyebabkan kita tak boleh nak keluar daripada rumah, tak boleh nak pergi riadah, tak boleh nak ziarah sahabat handai, hatta tak boleh kita nak pergi masjid untuk solat berjemaah, dan juga termasuk untuk solat Jumaat. Benda ni mungkin tak pernah terfikir dalam kehidupan kita. Kita tahu melalui pembacaan kita, sejarah terdahulu juga sebenarnya berlaku, termasuk berkaitan dengan wabak penyakit yang bahaya, yang boleh meragut ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan nyawa, termasuk wabak taun yang pernah berlaku dan sebenarnya pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab mengambil keputusan untuk tidak pergi ke satu kawasan yang sebenarnya dia dah berada dalam perjalanan untuk ke tempat tersebut. Daripada sini sebenarnya kita boleh mengambil iktibar. Semua perkara yang berlaku, termasuk isu wabak COVID-19 ini, sebenarnya dari satu sudut dia mempunyai hikmat yang tersendiri untuk kita sendiri dan kawan-kawan kita dan semua umat Islam khususnya murajaah kehidupan kita, muhasabah diri kita. Mungkin dalam keseronokan kita hidup atas muka bumi ini, kita lupa kepada Allah. Banyak lagi tanggungjawab kita yang tak tertunai sebenarnya. Jadi langkah terbaik adalah kita istighfar banyak-banyak kepada Allah SWT, sentiasa berdoa kepada Allah, semoga kita hidup dalam keadaan aman, dalam keadaan sihat, keluarga kita, kaum kerabat kita, bahkan seluruh umat Islam dan seluruh makhluk Allah SWT sebenarnya di muka bumi ini. Dalam masa sama, kita juga boleh mengambil peluang cakna untuk kita lebih prihatin terhadap unsur kesihatan. Begitu juga panduan dan arahan yang dikeluarkan daripada masa ke semasa oleh pihak berkuasa, khususnya daripada Kementerian Kesihatan terutamanya. Dan kita cuba ikhtiar sedaya upaya untuk kita patuh kepada segala arahan-arahan yang dikeluarkan, termasuk untuk kita tidak perlu buat masa sekarang ini, walaupun tak boleh pergi ke masjid untuk solat berjemaah, hatta untuk solat Jumaat. Walaupun kita rasa sedih, tapi sebenarnya ada hikmat tersendiri, dan antara hikmatnya kita boleh guna masa sebaik mungkin untuk kita berada di rumah bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita. Dan sebenarnya dari satu sudut, anak-anak sebenarnya terlalu gembira
apabila tengok ayah dia, tengok mak dia sentiasa ada di rumah. Kalau sebelum ni hampir setiap hari ayah keluar awal, mak keluar awal daripada rumah, balik lewat malam, keluar rumah kadang-kadang sebelum subuh tu dah keluar. Anak-anak jaga daripada tidur, tengok mak, tengok ayah dah tak ada. Jadi peluang ni kita guna sebaik mungkin, dan sebenarnya dalam tempoh yang ditentu ini kita sebenarnya boleh susun jadual terbaik. Termasuk contohnya kalau Amor di rumah ni, isteri Amor dia buat jadual khusus untuk solat secara berjemaah. Setiap kali solat, sama ada kita baca Quran, sama ada kita gile-gile bagi tazkirah, kita baca makthurat. Contohnya di rumah hamba, sebelum maghrib kita baca makthurat, selepas subuh kita baca wirid khusus yang dibaca oleh almarhumah Datuk Guru setiap pagi Jumaat. Dan dalam masa sama, untuk memenuhi masa yang agak banyak terluar ni, contohnya kita boleh buat jadual untuk memasak pun. Di rumah hamba sekarang ni ada jadual khusus, termasuk hamba sendiri pun kena memasak juga. Jadi walaupun tak pandai, tapi yang pastinya kita berada lah di dapur mengikut jadual. Paling kurang kita basuh pinggan, paling kurang kita rebuh air, paling kurang kita masak nasi hak rengeng-rengeng. Jadi itu sebenarnya mewujudkan suasana baru, kasih sayang kita dengan isteri kita, suami kita dan anak-anak kita. Dan juga kita boleh contohnya nak memenuhi masa ni, kita boleh tentukan buku tertentu untuk kita baca, untuk kita hadam dia punya makna-maknanya, dan tentunya kita ucap terima kasih banyak kepada mereka yang kerana situasi yang ada ni menyebabkan banyak masa dia berada di lapangan, sama ada yang terlibat dengan keselamatan negara, keselamatan rakyat keseluruhan, yang terlibat dengan kesihatan, terutamanya para doktor, para jururawat yang terlibat secara langsung. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, pengorbanan mereka ni terlalu besar. Jadi paling kurang kita berdoa kepada Allah, dan paling kurang kita bersama mereka untuk pastikan dengan usaha dan ikhtiar yang dilakukan untuk kita pastikan wabak ini tidak lama dan dinyahkan daripada bumi Malaysia khususnya, dan daripada dunia ini, dengan harapan kita, pergantungan kita sepenuh kepada Allah, dengan berdoa dan berikhtiar, dan akhirnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.